Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kerana pada juri sudi menilai video ini. Jadi pada petang ini saya akan berkongsi dengan juri bahan inovasi yang saya telah hasilkan, uh, iaitu biblioterapi book publication project for counselling intervention with Malaysian experience. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Samad bersama dengan peta kedua Profesor Madya Dr. Kuswaila Pilihari, saya daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan Dr. Kuswaila dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi pada petang ini saya akan berkongsi dengan pihak juri apa yang dikatakan sebagai projek biblioterapi in counselling. So ini adalah sebenarnya adalah satu projek yang mana asalnya adalah inisiatif kedua projek dalam nak menghasilkan bahan-bahan biblioterapi yang berflavor cita rasa Malaysian konteks, ya. Kerana dalam konteks kaunseling psikologi, biblioterapi ini adalah satu bahan yang sangat berkesan untuk membantu klien dalam menyelesaikan isu-isu yang mereka hadapi lah. Okey. Jadinya ada 10 tema yang dipilih, dan tema asas yang terbesar adalah berdasarkan kepada tema keluarga dan masyarakat, family and society. Jadi apa yang berlaku, 10 tema tersebut membawa kepada 10 tema berikut, iaitu pandemik COVID-19, ketagihan dan juga kepulihan, trauma, perceraian dan juga perpisahan, perkahwinan dan keluarga, kanak-kanak, konflik remaja, awal remaja dan awal dewasa dan juga perkembangan kerjaya, penderaan dan juga pengabaian, dan akhir sekali kehilangan dan kedukaan. Jadi apa yang menarik tentang projek ini adalah bila maksudnya ada 10 buku, dan secara keseluruhannya projek ini telah melibatkan melibatkan 325 orang penulis yang berbeza, yang mana di akhirnya terdapat 650 kes dan juga pengalaman-pengalaman lah yang datang daripada kaunselor, daripada klien, daripada social practitioner, dan juga datang daripada pelbagai latar belakang. Jadi projek biblioterapi ini adalah projek untuk kita nak melihat kepada kisah-kisah sebenar yang ada di luar sana, yang mana metod penerbitan ini adalah penerbitan kendiri. Jadi kenapa kita nak melihat kepada biblioterapi? Kerana seperti yang saya telah mention, maklumkan pada peringkat awal tadi, bahawa di Malaysia ini memang sangat-sangat kurang bahan-bahan biblioterapi berbentuk kaunseling dan psikologi yang mempunyai cita rasa tempatan. Dan kebanyakan asas idea biblioterapi ini sendiri datang daripada negara-negara yang telah maju, daripada barat, ya. Jadi projek ini diinisiatifkan untuk merungkai masalah mengikut cita rasa tempatan. Seperti yang terdapat dalam slide, ada buku yang bertajuk tentang COVID-19, ketagihan dan kepulihan, yang mana ketagihan dan kepulihan tidak sahaja melibatkan ketagihan dadah, tetapi juga ketagihan-ketagihan lain seperti ketagihan seksual di sini sebagai contohnya, ya. Dan juga melibatkan ketagihan dalam bentuk yang ketagihan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang diberikan perhatian. Selain pada itu, kita mempunyai tema yang mempunyai trauma, dan antara objektif projek ini ada seperti saya maksudkan tadi, kita nak meningkatkan lagi bahan-bahan berunsurkan tempatan, dan ini sangat penting juga dalam membantu klien ini melalui pembacaan-pembacaan. Jadi dengan adanya penyediaan bahan bacaan bersifat tempatan ini, maka dia boleh meningkatkan lagi
keyakinan kendiri, self efficacy dalam dalam intervensi kaunseling yang diberikan. Jadi seperti yang dikongsikan daripada peringkat awal tadi ya, terdapat 10 tema yang telah dinyatakan ya, ada tema pandemik COVID-19, addiction and recovery, trauma, divorce and separation, marriage and family and children, teen conflict, early adulthood, abuse and neglect, and yang last kali ni adalah loss and grief ataupun kedukaan dan juga kehilangan, yang mana ada lagi tema-tema di dalamnya. Jadi bagi setiap buku yang berbeza, setiap buku ada 3 editor, yang mana setiap buku ini ada melibatkan 20 lebih daripada 30 orang penulis yang berbeza-beza. Dan dari segi keaslian biblioterapi ini, kita melihat bahawa dari segi belum ada lagi projek yang biblioterapi ini kita hasilkan dalam 10 buku sekaligus, dan yang pernah saya pernah lalui dan juga tangkap pengalaman inilah. Saya rasa inilah antara projek yang terawal saya rasa, yang mana kita melibatkan 10 buku sekaligus yang kita hasilkan ya. Dan dari segi aspek practicality dan juga kegunaannya ya, jadi kita melihat bahawa proses pembacaan yang klien buat itu bila menjalani sesi intervensi kaunseling. Jadi kisah-kisah yang dikongsikan itu boleh memberikan harapan, dia boleh rasakan ada satu jalan yang mana itu memberi satu kekuatan juga kepada individu yang membacanya. Secara langsung tak langsung juga dia akan meningkatkan keyakinan kendiri. Dan jika kita melihat dari segi aspek kesan ya ataupun testimoninya, ini selepas buku diterbitkan ya, jadi beberapa penulis ya, mereka sendiri ya, jadi apa yang berlaku bila bila buku telah dihasilkan, mereka sendiri dah sangat tertarik untuk nak baca, so they cannot stop reading it over. What next. Dan tema yang kita penulisan yang kita hasilkan adalah berbentuk anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot ni adalah tema penulisan pendek seperti cerpen, tetapi lebih pendek daripada cerpen, yang mana setiap penulis kita memberikan ruang dan peluang untuk memberikan mereka satu cerita dengan menghasilkan 2 muka surat cerita. Dan setiap penulis ini kita berikan ruang sebanyak 4 muka surat. Bermaksud ada 2 cerita lah. Jadi setiap cerita itu mempunyai gaya penulisan yang tertentu, agak tergantung pada penghujungnya, yang mana dia membuatkan penulis tertanya-tanya, pembaca tertanya-tanya, apakah yang apa agaknya ending cerita tersebut, yang menyebabkan ada pengajaran yang sangat penting untuk klien ataupun individu atau sesiapa saja yang membacanya. Jadi dia memberi satu kekuatan dan juga memberi satu kita kata excitement lah. Kita rasa macam satu yes, kita menarik minat kepada pembaca untuk keep reading. Jadi walaupun kita kata ini adalah hanya berbentuk bacaan anekdot, tetapi anekdot itu sendiri adalah bentuk bacaan yang sangat powerful. Kenapa powerful? Sebab ini adalah kebanyakan hasil yang dikongsikan oleh penulis, daripada kaunselor, daripada social practitioner, ada juga di kalangan pelajar, ada juga pelajar sekolah rendah pun ada. Mereka ini berkongsikan pengalaman sebenar di dalam hidup mereka, dan of course kita ada kita mengubah sedikit sebanyak nama yang tertentu untuk menjagalah aspek private and confidentiality. Dan alhamdulillah bila projek ini dibawakan kepada peringkat
perkama ya, perkama yang baru-baru ini, yang mana projek ini telah dibentangkan di International Counselling and Innovation di International Counselling Convention di Sarawak ya baru-baru ini. Jadi alhamdulillah mendapat pingat emas atas sumbangan yang mungkin projek ini boleh berikan kepada masyarakat. Jadi apa nilai-nilai commercial value yang ada ya? Kalau nak diikutkan oleh kerana kita ada 10 topik tajuk yang berbeza, maka kat sini kita nampak bahawa ada ada potensi di mana buku ni banyak boleh dimanfaatkan oleh guru-guru kaunselor di sekolah ataupun di universiti ataupun di HEP sebagai contoh. Yang mana ataupun di organisasi-organisasi tertentu. Yang mana konten setiap tema di dalam buku biblioterapi ini sangat powerful dalam memberikan inspirasi kepada klien ataupun individu pada siapa saja yang membacanya. Dan saya rasa itu yang memberikan kekuatan dan alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang dikongsikan ini boleh memberikan inspirasi dan juga manfaat kepada juri dan juga pada individu yang di luar sana setelah membaca biblioterapi ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.